Rahim. Dan sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Dr. Rahim, eloklah sekiranya saya membuka sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rahim Kamaluddin selaku Ketua Unit Integriti dan Ombudsman, Yang Mulia Tok Puan Dr. Tengku Elmi Azlina Tengku Muda, Ombudsman UKM, Yang berbahagia Profesor-Profesor, Doktor Ahli Akademik dan pegawai serta warga UKM sekalian. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Rahim, suka cerita untuk saya membacakan sedikit latar belakang mengenai penceramah kita. Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin merupakan pakar perunding kriminologi di UKM yang terkenal dan juga diiktiraf di peringkat kebangsaan melalui beberapa anugerah, antaranya Anugerah Bintara Kriminologi Kementerian Dalam Negeri 2019, Peringkat Komisioner Jeneral Penjara Jabatan Penjara Malaysia 2021, Pakar Perunding Kriminologi oleh KSU Kementerian Dalam Negeri 2021, disenaraikan sebagai Successful People in Malaysia oleh British Publishing House 2021, dan yang terbaru beliau mendapat pingat Komisioner Jeneral Penjara kelas pertama atas sumbangannya sebagai pakar perunding kriminologi dan jasa kepada Jabatan Penjara Malaysia 2023. Selain itu, Dr. Rahim juga banyak mencapai kejayaan melalui penghasilan ataupun pengkubalan polisi dan kertas dasar untuk kementerian dan agensi kerajaan, antaranya Plan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025 di Jabatan Perdana Menteri, Plan Strategik IRAS 2021-2025 Kementerian Belia Sukan, Plan Strategik PDRM 2021-2025, dan banyak lagi lah yang saya rasakan cukuplah kot setakat itu. Dengan itu saya tanpa membuang masa, saya persilakan Dr. Rahim untuk sesi kita pada petang ini. Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih Encik Ahmad Syarif. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Tengku Elmi, ya, selaku Ombudsman UKM, ya, barisan warga unit integriti dan Ombudsman, ya, dan juga semua peserta yang terdiri daripada para profesor, Profesor Madya, ya, pensyarah kanan, ya, dan kami juga mendapati ada juga pegawai dan juga pembantu kadri yang turut hadir sebagai peserta untuk bicara integriti kita hari ini, ya. Alhamdulillah, dan mungkin kita buat sesi ini secara santai lah, ya. Tak perlu sangat formal, ya. Ini adalah lebih kepada satu bentuk perkongsian that I want to share dengan anda semua. Ya, khususnya ya melibatkan dua domain yang penting, iaitu penyelidikan, research, dan satu lagi adalah penerbitan, ya, publication. Dan dua domain ini adalah dua domain ataupun hakiki yang kita tak boleh pisahkanlah dengan kita sebagai warga pendidik, ya, khususnya mereka yang pensyarah, ya. Dan saya juga dimaklumkan ada juga pelajar-pelajar PhD, ya, yang turut join sesi ini, ya. So izinkan saya untuk kongsikan, ya, slide hari ini, dan sebenarnya saya akan fokuskan kepada domain penyelidikan dahulu, dan selepas itu kita akan ada sesi Q&A, ya, Encik Syarif. Ya, nanti kita akan buka lah, dan kita akan sambung, ya, domain penerbitan pula, supaya kita pun tak rasa heavy sangat lah kan petang-petang macam ni. Jadi, izinkan saya untuk kongsikan slide. Semua boleh nampak, ya? Boleh kan? Encik Syarif boleh, ya? Okey. So hari ini kita akan fokuskan, ya, pada integriti dalam penyelidikan dan penerbitan, ya. Sebab penyelidikan dan penerbitan ini adalah dua hakiki yang penting lah, ya, khususnya warga pendidik, ya, akademik, di mana sebagai contohnya kita kena ada penyelidikan peringkat kebangsaan, ya, kita kena menerbit dalam jurnal-jurnal terindeks, ya. Dan dalam hal tuntutan ini, ya,
ada kalanya ya, kita sebagai warga pendidik ataupun warga UTM, mungkin kita pilih shortcut, ya, bukan semua, ya, mungkin satu dua lah, ya, pilih shortcut, ya, shortcut untuk menerbit artikel kita sebagai contohnya. Ataupun kita juga tak aware, ya, tentang etika-etika dalam pendidikan dan penerbitan, ya, ataupun kita mengambil jalan yang lebih mudah, ya, sebab tuntutan yang banyak, ya, dan kalau ada salah laku, ya, benda itu akan sampai kepada kami di unit integriti dan ombudsman. Sebab itulah niat kami hari ini, ya, unit integriti ombudsman ni, kita nak kongsikan beberapa integriti yang kita perlu terapkan, ya, apabila kita membuat penyelidikan dan penerbitan, ya. Okey, dan sebelum saya masuk, ya, ke topik kita hari ini, ya, saya ambil peluang inilah, ya, untuk memberi sedikit gambaran tentang unit integriti. Ya, mungkin ada yang tidak tahu dan sebagainya, ya. So ini adalah carta organisasi unit integriti dan ombudsman. Kalau nak tanya di manakah kami berada di UKM, ya, kami berada di Aras 5, bangunan Chancellery, ya, sama aras dengan, ya, ada yang kata suara agak jauh dan kurang jelas. Ya, harap boleh dengar sekarang, ya. So Aras 5 sama aras dengan Jabatan Pendaftar. Okey. Dan seterusnya. Okey. So ini adalah beberapa fungsi teras, ya, unit integriti dan ombudsman, ya. Dari segi tadbir urusnya, pengukuhan integriti, ya, pengurusan aduan, pengesanan dan pengesahan, dan last sekali adalah pematuhan, ya. Di mana kami ni terima aduan lah, ya, selalunya kalau kita tengok ni, ya, fungsi teras kami iaitu pengurusan aduan, kami akan terima aduan bukan sahaja daripada warga UKM itu sendiri, tetapi kita juga pernah menerima aduan berkaitan dengan penerbitan dan juga penyelidikan daripada orang luar. Ya, orang luar pun pernah membuat aduan, ya. Sebab itu kami mengambil jalan inisiatif ini untuk membuat advokasi lah, ya, kepada warga Universiti Watan ini, ya. Okey, dan mungkin ada yang tertanya, doktor, apa yang kami perlu buat kalau kami nak buat aduan, ya. Selalunya kita ada saluran aduan di mana boleh email kepada email rasmi unit integriti, nanti boleh je rujuk, ya, dekat UKM website, dan kita juga ada media sosial, ya, kita ada Instagram, kita ada Facebook, ya, banyak maklumat-maklumat sebenarnya kami share, ya. Dan saya nak pesan satu benda je lah dekat sini, ya, kepada para peserta. Kita tak boleh, sebab ada kalanya apabila kami jumpa, ya, saya, Encik Syarif, Tuan Rajan semua ada, apabila kami berjumpa dengan pegawai yang diadu, maksudnya pegawai yang pengadu A, dia adu pasal dia adu pasal pensyarah B sebagai contohnya. So, bila kita tanya dekat pensyarah B semasa sesi temu bual, pensyarah B dengan mudahnya bagi tahu, saya tidak tahu doktor benda ni. Tak bolehlah cakap macam tu. Ya, sebab semuanya dah ada dah. Ya, pekeliling dah ada, ya, peraturan dah ada, akta dah ada. So kalau kita melanggar syarat itu, kita yang bertanggungjawab lah. Ya, tak boleh bagi tahu alasan saya tidak tahu, ataupun unit integriti tak pernah pun bagi tahu, ya. So saya rasa itu menjadi tanggungjawab diri kita, ya, sebagai seorang pegawai kerajaan, pendidik, pensyarah dan sebagainya. Okey. Okey, apa itu research integrity, ya? Kalau kita tengok dia ada 5 elemen teras lah, ya, 5 elemen yang kita boleh kaitkan dengan integriti penyelidikan, ya. Yang pertama, jujur, honesty, ya. Kita kena jujur semasa membuat usulan penyelidikan. Kita kena jujur semasa mengumpul data. Kita kena jujur semasa menganalisis data. Yang keduanya transparansi, ya. Kita kena transparent, kita kena telus, ya. Yang ketiganya adalah accountability, kita bertanggungjawab, ya, terhadap apa-apa yang kita publish sebagai contohnya, ya, walaupun anda adalah sebagai contohnya co-author ataupun co-researcher. So
somehow kita ada accountability lah dengan apa research yang kita buat, ya. Seterusnya adalah respect, ya. Kita kena menghormati, ya, sesama rakan penyelidik kita, rakan penulis kita, ya, dan juga rigor adalah sangat penting, ya. So saya rasa ini adalah lebih kepada konseptual lah. Saya tak nak pergi sangat on fundamental aspect, tapi cuma saya memandangkan hari ini adalah sesi perkongsian, ya. I nak share beberapa kesalahan, ya, beberapa kesalahan supaya kita semua dapat relate dengan dan ambil gist, ya, ambil point tu dengan mudah, ya. So saya pergi ke domain penyelidikan dulu. Apa kesalahan-kesalahan yang umum, ya, ataupun perlanggaran integriti yang agak common lah, ya, dalam kalangan penyelidik, ya, ataupun dalam kalangan penyelia ataupun RA, GRA dan sebagainya, ya. Alright, okey. Kesalahan nombor 1, ya. Sekarang ni kita fokus pada domain penyelidikan dulu. Penerbitan lepas sesi Q&A, ya. Okey. So kesalahan 1, hijack usulan penyelidikan ataupun proposal milik orang lain. Pernah tak anda menjadi mangsa? Ya, I think this is antara yang common lah. Ya, kita tak pernah mendapat aduan seperti ini, tapi this is something yang agak common, yang agak common lah. Sebagai contohnya, okey, saya lah, ya, saya sebagai pensyarah, okey, saya membuat usulan penyidikan sebagai contohnya. Lepas tu saya discuss dengan pensyarah B, pensyarah C, penyelidik luar, ya. So saya tapi saya tak execute lagi, ya, research tu. Tiba-tiba pensyarah B dia dah form team dia dengan pensyarah dari universiti luar dan dia dah execute. Dia dah start buat research. Marah tak kita? Of course lah kita marah, kan? Kita marah, kita rasa macam ini idea saya ni, ya, ini idea saya. Saya yang come up dengan konsep penyelidikan ni. Macam mana dia boleh hijack? So kalau bila dia tak berpuas hati, apa yang individu itu buat? Individu itu akan membuat aduan, ya, aduan integriti lah, dan kami akan mula siasat, ya. So itu antara kesalahan yang pertama. So apa yang saya nak sampaikan dekat sini kepada para peserta, ya, kalau kita nak come up dengan proposal, kalau kita nak minta funding ke apa, biarlah itu daripada usaha kita sendiri, ya. Kalau kita nak hijack tu, mungkin kita tak kena, ya, pada awal pendidikan, tapi at the end of the day kita akan kena juga somehow, ya. Kalau rasanya idea proposal itu datang daripada kawan kita, jemput dia sebagai co-researcher sebagai contohnya, acknowledge, ya, idea dia, walaupun idea itu adalah simple, tetapi itu yang spark anda sebagai contohnya, ya. Alright, I think this is very clear lah, kan? Semua clear, ya, dengan kesalahan 1. So jangan hijack proposal orang lain, ya. Alright, kesalahan 2, ini antara yang common lah, ya, tuan-puan. Ya, saya panggil tuan-puan je lah, ya, semua. Sebab yang ni, dalam ni ada prof, ada doktor, ada encik, ya. Saya panggil tuan-puan, ya, untuk menghormati semua. Okey, kesalahan yang kedua adalah melantik ahli keluarga sebagai RA ataupun GRA. RA sama ada RA bulanan ataupun RA harian. Boleh tak kita melantik ahli keluarga kita? Macam contohlah saya ni profesor dan saya lantik anak saya yang baru habis degree sebagai RA. Boleh ke? Cuba letak dekat komen tu. Ya. Dan anak saya tu dia memang buat kerja. Memang dia buat kerja RA tu. Macam contohnya saya execute task, saya minta dia untuk buat task A, dia memang buat task A. Boleh ke? Rasa-rasanya boleh ataupun tidak. Ya, feel free lah, ya, untuk interact dalam chat box, ya. Jawapannya tak boleh. Tak boleh melantik anak anda, ya, sebagai RA, GRA walaupun adalah RA harian. Janganlah tuan-tuan, ya. Walaupun, ya, sometimes kita pernah dengar juga daripada PYD, ya, semasa kita menjalankan sesi temu bual. Ada juga yang bagi tahu,
Dr. Rahim, saya dah cari dah satu Malaysia. Saya dah cari dah, saya dah buat iklan dah. Saya dah advertise dekat Facebook dah. Tapi tak ada orang yang ni. So last saya minta anak saya yang menjadi RA. Boleh ke? Tak boleh, tak masuk akal. Ya, kalaulah memang sangat desperate, ya, sebagai contohnya ada kalanya kita pun ada banyak pushing factor kan, ya, kita pun dapat pressure juga, especially kalau kita mendapat dana daripada industri sebagai contohnya, ya. Sebab industri yang funder tu dia push kita bila nak naik data, bila nak hantar report, sebagai contohnya. So itu adalah satu bentuk tekanan, pressure kepada kita. Dan kita pula ada RA, ya. Tapi jangan sesekali melantik ahli keluarga. Kalaulah sangat desperate dalam situasi seperti ini, minta ya co-researcher lain, boleh tak dia memberi cadangan. Tapi last kantor juga, ya, bila dia PYD kata saya dah cari dekat satu Malaysia tak dapat, ya, tapi bila kami interview, bila kami nak panggil co-researcher tu, pernah tak ketua penyelidik, ya, PI ni, principal investigator ni bincang pasal RA, ya. Co-researcher kata tak pernah doktor, kami tu tak tahu. Kantoi lah kan. So janganlah, tolong jangan lantik ahli keluarga sebagai RA ataupun RA. Ada juga yang bagi tahu, saya ingatkan RA bulanan je tak boleh Dr. Rahim. RA harian masih boleh. Saya kata dekat mana, klauza mana yang bagi tahu? Perkeliling mana yang kata RA harian tu boleh daripada ahli keluarga? Tak boleh. Ya, memang tak boleh. Ya, duit itu ya tak boleh pergi ke ahli keluarga. Tapi kan sebagai contoh, memang kita desperate, memang tak ada orang, ya, dan kebetulan itu adalah anak saudara kita. Dia seorang lah yang layak sebagai contoh. So saya cadangkan boleh declare, ya, tapi saya rasa itu pun orang akan question, ya, sebab tak logik lah dia seorang je kot dalam satu Malaysia kan, tak adalah kot macam tu, ya. So kalau boleh, kalau berlakunya situasi itu, bawa isu itu declare, ya, catat dekat minit, dapatkan kebenaran daripada krim, ya, semua tu ada dokumentasi. Jangan pula lepas dah bayar gaji, bila orang adu baru nak declare. Itu anak saya tu, itu anak sulung saya, tak boleh. Okey, jelas ya? Okey, sambil-sambil itu saya akan bekerja, saya akan baca mesej lah ya. Tak, conflict of interest, betul. Ya, ini yang dinamakan sebagai konflik kepentingan. Tak boleh, ya. Jadikan isteri sebagai RA, jadikan suami sebagai RA. Walaupun suami kita ni sebagai contoh ataupun isteri kita ni tak ada kerja, dia baru habis PhD, tak ada kerja, ya, saya nak lantik RA, tak boleh, ya. Walaupun ahli keluarga tu memang bekerja sebagai RA, dia tak boleh menjadi RA walaupun ahli keluarga, ya, saya baca balik, ya, walaupun ahli keluarga itu memang bekerja sebagai RA. Boleh, tapi bukan RA untuk projek anda, di mana anda adalah ketua. When you are the decision maker, ya, tak bolehlah macam tu. Tapi sebagai contoh, saya bagilah contoh, ya, saya nampak kawan saya dekat sini, Dr. Rahman, ya, dari FSSK. Itu Dr. Rahman yang jadi ketua. Saya jadi saya tak join research tu. Tapi saya suggest dekat Dr. Aman. Dr. Aman, saya kenal, okay, anak saudara ni, saya ni dia nak jadi RA, boleh ke dia mohon, ya. So nanti itu pun Dr. Aman dia kena adalah dokumentasi, dia kena ada proper selection dan sebagainya. Dia tak boleh influence by my decision, ya. So saya rasa itu konflik kepentingan itu tak nampak sangat. Tapi kalaulah saya yang ketua, principal investigator, dan saya yang lantik anak saya menjadi RA, isteri saya menjadi RA, GRA, tak boleh. Memang tak boleh. Ya, ada klausa ke tak ada klausa, itu adalah something yang sangat logik. Ya, jangan nanti datang dekat unit integriti cakap saya tak tahu doktor, saya tak pernah diberitahu. Dekan saya juga adalah co-researcher, dia pun tak pernah bagi tahu, tak boleh. Ya, so itu menjadi tanggungjawab kita. Ya, alright. So seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang ketiga, melantik ahli keluarga sebagai rakan penyelidik.
Ini pun juga adalah satu bentuk konflik kepentingan. Ya, tetapi saya letak ada asterisk mark tu kan dekat hujung tu. Di mana dia ada budi bicara sikit. Sebagai contohlah ya, dia bukan budi bicara, lebih kepada terms and condition lah apply dekat situ. Sebagai contohnya, di Malaysia ini dialah satu-satunya pakar dalam bidang itu. Bidang apa projek yang kita nak buat tu ya, dalam disiplin XY ya, dan ahli keluarga ketua pendidik itu dia seorang je lah pakar dalam bidang XY ya, boleh melantik ahli keluarga sebagai rakan pendidik ya, dan declare ya. Tapi sebagai contohnya saya nak buat kajian pasal stres ya, saya mendapat geran 1 juta sebagai contohnya ya, geran 1 juta. So saya co-researchernya saya lantik sebagai contohnya suami saya, isteri saya, adik saya, abang ipar saya. Tak bolehlah sebab stres ni banyak ramai pakar kan bidang tu. So itulah ya, jangan sampai orang membuat aduan. Ya, saya tahu di mana kita tahulah memang ada team dekat universiti di mana husband and wife menjadi pendidik dalam research tu ya, kita tahu ya. Tapi kalau kita lihat betul-betul itu juga adalah satu bentuk konflik kepentingan unless mereka dah declare. Mereka dah declare dekat team research tu memang ada dokumentasi dan sebagainya, itu kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau berkaitan dengan perundingan sebagai contohnya, kita dapat projek pakar runding 5 juta sebagai contohnya, 10 juta. Tapi kita lantik adik kita dari fakulti lain sebagai co-consultant. Tak bolehlah. Sebab kita dah bias dekat situ. Ya, saya harap jelaslah ya. Ya. Okey. Okay, ada yang kata okey. Doktor boleh cuba tengok dekat setting mikrofon. Okey. Okey. So far okey ke? Boleh ya? So kita pergi ke kesalahan yang keempat. Tuntutan palsu kerja penyelidikan. Ini pun satu hal juga. Ya, satu bentuk kesalahan di mana orang claim ya, buat false claim. Ya, tuntutan palsu. Sebagai contohnya buat satu kertas kerja, kononnya nak collect data. Collect data sebagai contohlah dekat Melaka, collect data dalam kalangan contohnya dekat komuniti 100 peserta dan sebagainya. Memang dah isi dekat EMP ya, dah dapat kelulusan ya, sebagai contohnya hari Isnin hingga hari Khamis. Nak kononnya nak buat kajian lapangan ya, tetapi tak pergi. Tak buat kajian lapangan itu. Dan selepas 4 hari itu duduk dekat rumah je. Sebab memang tak pergi kan, memang tak buat. Lepas tu claim mileage, claim lodging, tak boleh lah kan. Duit itu saya rasa memang satu bentuk kesalahan integriti yang sangat besar sebenarnya. So tak boleh ya. So jangan membuat tuntutan palsu. Jangan mewujudkan benda yang tak wujud. Tak boleh. Ya. So kerja penyelidikan kita pun pernah juga dapat seperti ini. So berhati-hatilah ya. Nanti kami ni kita ada tim yang kuat. Unit Integrity Ombudsman ni kita ada tim yang kuat. Ya, pegawai penyiasat semua. Kita tahu dekat mana kita nak dapat bukti-bukti dan sebagainya. So jangan rasa kita boleh memperdayakan orang. Ya, so tuntutan palsu adalah antara yang common mistake. So boleh ya? Okey, itu adalah kesalahan yang keempat, iaitu membuat tuntutan palsu bagi kerja yang tak wujud, kajian lapangan yang tak wujud, bengkel yang tak wujud, tetapi membuat tuntutan palsu. Ya. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kesalahan yang kelima, pemalsuan resit kerja pendidikan. Sebagai contohnya, kita minta someone untuk contohnya apalah ya, kononnya nak proofread ataupun kononnya nak proofread soal selidik kita ya, tetapi kita yang proofread.
Kita yang memurnikan alat soal selidik itu. Lepas tu kita buat resit ataupun kita minta kawan kita untuk keluarkan resit. Tak boleh juga tuan-tuan. Ya, jangan benda yang sebab kita nak ekstra RM10, kita nak ekstra RM100, jangan dia menjejaskan prestasi kita. Jangan membenarkan ianya menjejaskan masa hadapan kita. Ya, so pemalsuan resit juga tak boleh. Dan satu lagi ya, saya nak pesan ini kepada penyelia-penyelia, ketua penyidik dan sebagainya. Ya, ada kalanya kita ni terlalu naif. Bukanlah saya nak katakan naif. Ada kalanya kita ni sangat busy kan? Kita ni sangat busy. So apa yang kita akan buat? Kita akan minta RA ataupun JRA yang untuk settlekan semua. Betul tak? So kita just approve. So pernah ya ada situasi di mana RA research tu dia yang palsukan resit. Dia yang palsukan resit. Lepas tu dia datang kepada ketua penyidik untuk minta sign. So ketua penyidik tu just sign je lah untuk nak buat claim. Rupa-rupanya resit itu adalah resit palsu. Resit yang forged. Ya, forged resit. So sekarang ni siapa yang boleh kena? Macam mana kalau RA itu cakap tak ada, saya tak buat kerja tu. Macam mana nak buktikan kita ni innocent ni? Jangan. So saya rasa kita walaupun benda yang simple tapi kita kena accountability itu penting lah. Ya. It's very important untuk kita tengok ya, sebab signature kita ni penting. Ya, sebab kita akan tengok ini adalah tanda tangan siapa. Kita yang tanda tangan, kita yang chalk atau kita yang letak initial, maksudnya itu adalah amanah kita. So berhati-hatilah ya. Walaupun RA buat kerja, JRA buat kerja, kita tetap kena cek kesahan ya, kesahian resit-resit itu. Ya, sebab sometimes RA kita, JRA kita pula ambil shortcut kan. Tapi jangan so itulah satu pengajaran ya, kesalahan yang keempat ya. Alright. Kesalahan tadi dah kesalahan 5 dah. Kesalahan yang keenam. Mendapat bekalan bahan penyelidikan dari syarikat milik sendiri ataupun ahli keluarga. Adakah ini menjadi satu kesalahan? Puan-puan boleh letak dalam chat box. Macam contohlah saya nak buat research questionnaire kan? Saya nak print 1,000 alat soal selidik. Ya, saya minta company milik isteri saya yang ada yang membekalkan A4 papers untuk supply A4 papers untuk saya. Boleh ke tuan-puan? Saya nak tengok dalam chat box. Boleh ataupun tak boleh? Ya, kita tengok tak boleh. Ya, betul. Tak boleh ya, tak boleh, memang tak boleh ya. Walaupun benda yang simple, kita nak supply contohnya honorarium, kita nak bagi cenderahati kepada peserta pen satu ni RM1 je pun, tapi kita order 100 pen daripada company isteri kita ataupun adik kita, abang kita, kakak kita. Jangan, tolonglah tuan-puan, jangan ya. Walaupun memang kita menggunakan bahan itu untuk penyelidikan kita, jangan, tolonglah jangan ya. Sebab saya ada kalanya bila kami temu bual kan TYD ni, kita rasa kesian pun ada juga ya, tapi kita rasa memang dah salah. Sebab antara excuse lah ya, antara alasan-alasan yang akan diberikan oleh TYD ialah doktor, saya minta company abang saya sebab dia supply bahan penyelidikan yang berkualiti berbanding dengan syarikat lain. Tak boleh tu. Ya. Ataupun ada yang sebagai contohnya kan catering. Tak perlulah pergi sampai bahan pendidikan. Catering dah cukup. Sebagai contohnya kita buat bengkel dekat UTM. Tapi kita minta ahli keluarga kita, catering ahli keluarga kita untuk supply. Sebab apa? Makanannya terlalu sedap. Itu pun kita pernah dapatkan ya, sebab makanan tu sedap tu doktor, sebab itu kami minta daripada catering kakak saya. Ataupun ada kalanya satu lagi alasan yang diberikan adalah
sebab kita boleh order anytime daripada catering kakak saya tu. Anytime ya. Kalau yang lain tu dia kena tempah 2 minggu atau 3 hari sebelumnya, tapi yang ni last minute. So kita minta lah caterer ahli keluarga. Tak boleh, jangan tuan-tuan. Ya. Kalau nak tunda bengkel pun tak apalah. Ya, tangguhkan jalan bengkel itu. Sebab kita tak nak nama tuan-tuan datang ke unit integriti. Ya. Kalau boleh kita tak nak pun ada aduan ya tentang diri anda ya. So kita inilah ya, mungkin kita rasa sebab nak dapat bahan bekalan tu senang, mudah, berkualiti, lagi murah sebagai contohnya. Kalau company-company lain tu dia charge sampai 1,000, tapi company adik ipar saya ni hanya 500 je. Kita boleh cut cost. Janganlah tuan-tuan. Ya, benda ni akan makan diri sendiri kita. Ya, jangan sekali-kali mendapat bekalan bahan pendidikan ya, tetapi sebagai contohlah dekat sini pun ada boleh bicara juga. Let's say company ahli keluarga kita lah satu-satunya supplier di Malaysia. Ya, dan kebetulan kita buat research tu. So declare masa buat mesyuaratkan dengan tim research tu, declare itu adalah company adik ipar saya. Saya tak boleh pengurusikan pembuatan keputusannya berkaitan dengan tender ataupun pembekalan bahan itu. Saya minta someone else, mungkin co-researcher untuk ni, dan mungkin saya boleh keluar daripada diri ini. So ini adalah antara integriti yang kena ada pada diri kita. Ya, so boleh ya. So ini adalah kesalahan 6. Nanti saya bagi ruang ya untuk para peserta untuk tanya soalan ya. Okey, seterusnya saya pergi ke kesalahan yang ke-7 ya, manipulasi data. Masa research tu ya, nak key in data sebagai contohnya, semua letak sangat tidak setuju. Tapi kita nak data kita ni dapat highlight dekat media sebagai contohnya. Kita nak data kita ni signifikan. Kita nak orang puji data kita. Kita nak data kita ni in line with data daripada finding dengan negara lain. Kita manipulate data. Jangan. Ya, jangan tuan-tuan. Ya, satu hari benda ni akan makan kita. Ya, manipulate data. Ya, dan juga adalah penting ya. Sometimes kita minta RA kita minta student kita buat. Ya, dia key in data. Ya, lepas tu kita just analyze sebagai contohnya. Kalau boleh ambillah soal sendiri itu secara random, cross check. Responden yang ke-8 sama tak apa yang dia letak tu? Sebab sometimes ialah kan ya, ada orang, bukan semua RA ya, mungkin 1-2 orang tu ya, dia nak ambil shortcut, dia main isi je. So kita somehow sebagai ketua pendidik ataupun co-researcher, it's our responsibility. Ya. Alright, kesalahan 9 sebelum tu saya tengok okey. Ada satu soalan ya, di mana doktor, kalau rakan kita punya keluarga boleh ke? Kalau doktor, kalau rakan kita, okey, maksudnya saya kawan dengan pensyarat A, tetapi bahan bekalan itu daripada keluarga pensyarat A. Ya, okey. Yang ni pun depends juga, ya. Puan doktor kan, doktor nak pilih dia tu keluarga kawan tu atas dasar apa? Ya, adakah sebab kawan doktor tu approach doktor, nanti kalau ada apa-apa bagilah dekat family saya, macam tu ke? Ya, ataupun memang that is one of the best yang mereka membekalkan bahan pendidikan ke? So, kena ada rational, kena ada justifikasi. Just because dia tu adalah keluarga kepada rakan saya nak pilih tu, itu dah tak ada integriti dah. Ya, boleh ya. So, ya. Okey, seterusnya adalah kesalahan yang ke-9. Okey, iaitu kerah tenaga RA/GRA bagi tujuan kerja peribadi. Saya nak pesan kepada semua peserta, khususnya para profesor madya dan juga pensyarah. Ya, dulu kita menganggap kita ni kalau buat apa-apa pun RA/GRA dia senyap je. Tapi itu zaman dulu kot. Zaman RA/GRA sekarang dia terus je komplain. Semualah. Ya, ramai yang akan datang forward untuk membuat aduan. Ya, so
benar-lah. Macam contoh, saya ada seorang RA, saya minta RA itu untuk pergi ambil anak saya dari sekolah. Boleh ke? Macam contohnya, Abu, boleh tak Abu fetch anak saya ni dari SMK Kajang pukul 2 nanti? Boleh ke? Kalau RA doktor kata, saya suka, boleh, tak ada paksaan, saya yang nak rela, then tak ada apalah, mungkin itu dia nak buat. Okay, that is between you. Tapi RA rasa dia terpaksa. RA rasa saya kena buat ni, kalau tak mungkin kontrak saya tak dilanjutkan, dan sebagainya, ya. Kalau dia buat tu atas dasar fear, dia rasa takut, dia rasa terancam, tak boleh lah. Memang tak boleh. Kalau dia komplain tu, you all nak justify apa tu? Tak boleh, ya. Jangan kerah tenaga RA, GRA untuk benda yang bukan tujuan kerja lah. Tujuan kerja maksudnya dia tu RA untuk research. So untuk research lah dia menjadi RA. Dia tak boleh buat sebagai contohnya isi markah kita, tanda assignment kita. Boleh ke? Tak boleh. Ya, sebab kita lantik dia RA untuk particular research ni. So apa-apa yang berkaitan dengan research itu, yes, proceed. Tapi kalau kita ni minta dia ni sebagai contoh lah, dia ni buat, dia menjadi RA untuk geran buli cyber. Tapi saya minta RA itu, boleh tak you mark assignment student saya? Boleh ke? Tak boleh. Memang tak boleh. Ya, itu menjadi satu salah laku yang besar tu. Ya, alright. Okey, kesalahan 9. Okey, seterusnya kita pergi ke kesalahan 10. Rasanya dah habis dah first slot ni. Okey, buang ahli penyelidik ataupun tak acknowledge. Ini pun antara yang common lah. Macam contoh, ya, saya dengan 5 ahli penyelidik lain, 4 ahli penyelidik lain, kita form a team 5. Okay, kami berlima. Ya, sebagai contohnya kita nak patentkan satu produk, sebagai contohnya. Ya, kita nak menghasilkan prototype, ya. Kita nak buat satu inovasi sebagai contohnya. And then tiba-tiba dia projek 1 tahun, bulan yang ke-7 tu penyelidik yang ke-5 ni dia tak berapa contribute. So, kita buang je penyelidik itu, ya, dan dia pun tak dimaklumkan, ya, ataupun dia dimaklumkan. Lepas tu kita dah bangunkan prototype, kita dah patentkan, tapi kita tak masukkan penyelidik nombor 5. Rasa-rasanya penyelidik nombor 5 ni dia akan datang komplain tak? Dia akan tuntut hak dia tak? Saya nak tengok dalam chat box. Dia akan tuntut tak? Macam kita lah, seorang profesor ajak kita, okay? Kita pun beria-ia, ya. Dalam bulan 7-8 ni, kita ni tak mampu nak contribute. Tapi awal tu kita memang contribute dari segi conceptualization semua tu. Ya, kita bagi idea, kita bagi nama produk, ya. Tapi bulan yang ke-7 tu, I dah tak boleh commit, ya. Tiba-tiba produk itu dah patentkan, ada inovasi dan sebagainya. Tapi nama kita tak ada. Kita rasa marah tak? Ya, rasanya akan dituntut. Ya, kalau saya pun akan tuntut juga. Macam mana tak boleh tu? Ya, walaupun idea saya dalam 5%, contribution saya tu tetap adalah. Jangan, ya. Jangan buang ahli penyelidik ataupun jangan tak acknowledge ahli penyelidik kalau dia contribute. So kalaulah memang ahli penyelidik itu memang bermasalah, memang dia tak contribute, semua pastikan ada black and white. Ada email rasmi hantar dekat dia, disebabkan ni tak buat ni saya ni, ya, dapatkan konsensus daripada ahli penyelidik itu. Kalau boleh inform your superior, macam contohnya dekan ke, nak inform TNC ke, nak inform ketua kluster ke, sebagai contohnya. Ada sisi tu. Ya, ada bukti di mana dia tak contribute, therefore you nak terminate dia sebagai contohnya, dan dia pun setuju. Dan kalau boleh perincikan, macam contohnya ekoran daripada disebabkan pihak doktor tidak menyertai lagi kumpulan ini, apa-apa hasil ni tidak akan ada nama sebagai contohnya. Acknowledge, declare semua siap-siap, dan biar dia consented to that.
Kalau data consent tu is between both of you lah. Ya. Kalau boleh CC lah, okay? Inform krim ke your pengurusi, semua itu kena ada. Sebab nanti kita akan panggil. Untuk saksi temu bual ni kita tak akan panggil pengadu dengan PUID saja ya tuan-tuan. Kita akan panggil co-researcher. Kita akan panggil individu-individu yang berkaitan. Kalau co-researcher cakap, saya tak tahu. Kalau krim kata, saya tak tahu. Pengurusi kata, saya pun tak tahu. Habislah. Ya, boleh ya? Okey. Rasanya ni last. Ya, okey. Iaitu isu harta intelek. Tidak acknowledge. Penting tu. Ya. So walaupun sebab tu dalam kalau kita nak isi pattern tu kan, harta intelek tu dia ada peratus. Kan 5%, 10%, 20%, berapa peratus yang kita nak bagi dekat dia. So itu menjadi penting lah ya. So tolonglah ya. Mungkin ada lagi kesalahan lain ya, tapi saya highlight 11 kesalahan ini dululah untuk sesi bicara integriti ini ya. Saya stop share dulu. Okey. So ini adalah antara kesalahan yang umum ya berkaitan dengan domain pendidikan ya. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Syarif ya. Kalau ada apa-apa sesi kita nak sesi soal jawab kan. Okey. Okey, saya buka kepada semua peserta lah. Kita open maksudnya kalau nak bertanya soalan boleh teruskan, boleh on mic dan terus tanya pun tak apa kepada Dr. Rahim. Jika ada sebarang soalan boleh kemukakan ataupun tulis di ruangan chat. Silakan. Ada ke? Sebab lepas ni kita akan sambung lagi dengan topik yang lebih panas lah mengenai penerbitan. Sebab kita di universiti ni kita banyak terutamanya akademik lah menghasilkan kertas-kertas artikel, proceedings, buku, banyaklah isu-isu penerbitan yang mungkin akan dikupas lanjutlah oleh Dr. Rahim. Jadi sebelum tu kalau ada persoalan untuk berkaitan dengan penyelidikan tadi boleh bertanya. Saya buka kepada semua ya. Ada ke? Kalau tak ada mungkin kita boleh sambung terus, Doktor. Silakan, Doktor. Okey. So kalau tak ada soalan. Kejap, Doktor. Ada satu soalan ni di chat. Okay. Assalamualaikum. Mohon bertanya, boleh kita jika sebagai ahli projek dibayar sagu hati dari projek berkenaan? Okey, terima kasih. Ya. Ini satu soalan yang baguslah ya, di mana saya menjadi co-researcher ya, dan saya dibayar sagu hati. Okey, saya nak sebelum saya menjawab ya, saya nak tanya pandangan peserta lain. Boleh ataupun tak boleh? Boleh letak dekat chat box. I nak tahu what is your view on this. Ya. What is your view? Tak boleh. Okey. Dua orang kata tak boleh. Ya, okey. Jawab. Ada yang kata boleh ke? Ada yang kata boleh. Okey. Okey. Ada yang kata boleh, ramai yang kata tak boleh. Jawapannya adalah tak boleh. Ya, kalau itu adalah research, kenapa anda nak bayar? Itu adalah research anda. Kenapa anda nak bayar terima sagu hati untuk research yang anda buat? Kecuali itu adalah kecuali itu adalah projek perundingan di mana memang ada bayaran untuk pakar runding kan. Pakar runding dah siap kira dah berapa gaji kita ya. Tapi kalau kita adalah researcher, kenapa kita nak ambil duit itu? Ya, sebagai contohnya, sebab itu dah menjadi itu dah menjadi amanah kita. Ya, itu dah menjadi amanah kita untuk membuat research tu. Dan daripada itu kalau kita nak ambil tarik sebagai duit sagu hati tak boleh. Ya. Apa yang saya nampak tak bolehlah, kecuali itu adalah dana perundingan sebagai contohnya. Ya, sebab dan saya pun tak nampak apa keperluan untuk kita ambil duit sagu hati ataupun apa-apa daripada research itu. Ya, padahal kita yang kena contribute. Sebab itu dah menjadi hakiki kita. Itu dah masuk dalam kita punya dalam
SMPU kita. Ya. Gaji kita dibayar sebab itu adalah kita dibayar gaji sebagai contohnya, kita sebagai pensyarah, kita dibayar gaji untuk semua benda ni lah. Untuk buat research, untuk publish, untuk capai KPI kita. Ya. UKM dah bayar gaji dah. Ya. So, kalau kita nak ambil daripada research tu, saya rasa tak boleh. Ya. Kecuali ada apa-apa dan saya tak nampak apa itu. Ya. Kecuali itu adalah projek perundingan, yes. Sebab anda akan mendapat gaji as a consultant. Ya. Alright. Ataupun mungkin dalam clinical setting, itu adalah luar pengetahuan saya lah. Mungkin sebab ada allowed clinical ke, saya tak pasti. Ya. Boleh ya? Okay. Ada soalan lain tak? Okey. Ada satu lagi. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana sekiranya isu hijack usulan penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dari IPT lain ke atas penyelidik dari UKM? Usulan penyelidik tersebut milik penyelidik UKM tetapi telah di hijack. Kalau ada seorang doktor ya, bagi tahu ya, macam mana kalau kita dari pensyarah UKM, penyelidik UKM, kita come up dengan proposal. Tiba-tiba pensyarah universiti lain hijack proposal kita dan dia dah buat. Okey. Kalau ada bukti mencukupi, you are very sure that is your research, memang is your proposal, pihak doktor boleh membuat aduan dekat unit integrity universiti. Boleh buat straight ya to dia aduan integrity. Sebab kita pun terima aduan daripada pensyarah luar daripada UKM. So pihak doktor pun boleh membuat ya. Tetapi kena pastikan pihak doktor ni ada bukti yang mencukupilah, memang that is your original idea. Pihak doktor pun pernah communicate dengan researcher itu sebelum itu. So semua ini akan menjadi bahan bukti ya dalam pengesanan dan pengesahan kes. Boleh ya? Okey. Alright. So seterusnya saya pergi ke domain penerbitan. Ini pun adalah satu domain yang penting lah saya beritahu, saya nak share ya. Saya takkan cakap banyak kes ya, tetapi ada kes. Ya, ada kes di universiti kita ya. So supaya saya harap apa-apa yang saya kongsikan kesalahan-kesalahan umum ini dijadikan sebagai iktibarlah untuk kita semua, termasuk saya sendiri ya. Okey. Kita pergi yang pertama. This is a very common issue. Ya, plagiarisme. Ya, tahu kan plagiarisme itu apa? So saya tak nak pergi apa maksud plagiarisme, berapa peratus plagiarisme. Saya tak nak pergi kepada aspek fundamental itu, tapi plagiarisme di mana kita mengambil kerja orang lain dan kita publish. Tak boleh, jangan ya. Macam sebagai contoh lah kan. Okey, sebagai contoh ya, di mana ada kalanya PYD pesyarat pun ada kalanya kita nampak macam dia pun macam mangsa juga, tapi nak buat apa kan? Sebab tak membuat kerja dengan teliti, macam inilah jadinya ya. Di mana sebagai contoh, saya bagi satu contoh kes ya. Di mana saya bagi contoh diri saya lah ya. Let's say saya minta student PhD saya untuk come up dengan satu artikel. So student PhD ni contoh ya, contoh senario, bukan student PhD saya buat ya. Student PhD ni dia pergi apa? Dia pergi ambil daripada thesis orang, daripada buku orang ataupun yang pernah publish. Lepas tu dia tempik semua, lepas tu dia tunjuk dekat kita. Doktor dah siap. Bila kita go through tu, ini nampak cantik ya, cuma kita bagilah idea sikit-sikit, tambah sini, tambah itu dan sebagainya. Alright, lepas tu kita pun hantar. Bila kita hantar dekat jurnal, selalunya kita lah yang menjadi corresponding author, betul tak? Kita yang akan jadi corresponding author. Corresponding author tu jangan rasa, saya jadi corresponding author, bestnya tak ya. Corresponding author itu menunjukkan amanah kita, bertanggungjawab kita terhadap artikel itu. You are the main person who is responsible for that article. Ya. So di mana paper tu dah publish. Bila jurnal pun dah review, paper tu dah publish,
ya, tiba-tiba the original yang siapa yang penulis tesis itu ataupun penulis buku itu mendapat bulat-bulat daripada tesis saya, bulat-bulat daripada buku saya, bulat-bulat daripada artikel saya, 2 ada tak ada beza semua ni. Lepas tu dia complain, dia membuat aduan dekat universiti. Jangan, ya, boleh tak saya, kalau saya tanya dekat pencara tu, ya, plagiarisme berlaku tak, Prof? Berlaku. Adakah Prof rasa bersalah? Saya tak bersalah sebab bukan saya yang buat. Tak bolehlah cakap macam tu, ya, sebab menjadi tanggungjawab kita untuk check, ya, untuk check sama ada plagiarisme ataupun tidak, ya. Mungkin setengah jurnal tu dia adalah, ya, dia check plagiarisme. Tapi kalau macam jurnal berwasik macam biasa tu, tak adalah sampai dia nak semak berapa peratus similarity index dan sebagainya. So kita kena berhati-hati, ya. Walaupun itu dibuat oleh kita ataupun student kita ataupun GRA kita ataupun ahli pendidik kita. Plagiarisme is a really serious problem, ya, among us. So mohon berhati-hati, ya. Yang the best part is kalau nak ni cite them, ya, kita boleh je cite, ya, kita boleh je cite, ya. Ataupun nak juga plagiarize juga, rephrase dari segi struktur ayat dan sebagainya, kesalahan satu, ya. Jelas kan? Kita pergi yang kedua. Kesalahan dua adalah menerbit dalam jurnal Predator, ya. Saya letak asterisk mark dekat situ tu, sebab saya rasa ada kalanya kita sebagai academician, ya, ataupun kita sebagai student PhD, RA, kita pun menjadi mangsa juga, kan. Kita dah semak semua tapi nama jurnal itu predatory. Secara contohnya, ya, macam saya sebelum saya nak menerbit, saya akan tanya dekat PTSL, ya, adakah jurnal ini terindeks dan adakah jurnal ini predatory, ya. Selalunya PTSL akan menjawab jurnal ini terindeks dalam database apa, ya, dan dia takkan bagi tahu lah predatory ke tak predatory. Mungkin dia akan bagi tahu ada lambakan isu, ya, ada banyak isu pada lately. That is a sign, ya. Di mana apabila kita dah PTSL bagi tahu memang Scopus, ya, kita dah hantar, and then jurnal itu pun hantar kepada kita untuk membuat correction. Normal lah, kan, review proses. Kita pun membuat correction, lepas hantar publish. Lepas 2 bulan tu jurnal ini dilabelkan sebagai jurnal predatory. Kita pun rasa mangsa juga, kan. So itulah, it's a grey line actually, grey area actually. Tapi apa yang saya letak kesalahan ini, di mana kita tahu kita hantar artikel itu, kita bayar, confirm publish dan tidak ada apa-apa correction. There is no scientific review process. So maksudnya kita dah tahu dah, that is predatory. Itu salah. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Ya, let's say kita dah semak dengan PTSL dan ni kita memang buat review dan correction, and then later that particular journal tu classified as predatory, it's beyond our control. Ya, sebab measures kita dah ambil dah. Apa yang saya maksudkan dekat sini, kita hantar artikel, next day ataupun the next week dia publish, tak ada apa-apa proses review, kita bayar. So hati kita dah tahu dah, ya, dalam diri kita pun tahu dah, this is actually paid journal, okay? It's a predatory journal, bogus journal. So mohon jangan menerbit, ya. Sebab ada kalanya, kan, kita ni sebab satu nak capai KPI kita, ya, kita nak ialah contribute kepada pusat dan sebagainya. Sometimes kita bayar je, ya, tanpa ada proper review process dan sebagainya, ya. So elakkan, ya. Boleh je email kepada PTSL tanya adakah jurnal ini pernah ada dikategorikan sebagai jurnal pemangsa, ya, dan apa pandangan, ya. Sebab apa? Sebab duit itu bukan duit sendiri kita. Duit itu adalah duit research kita, kan? Kan? So saya rasa rugilah kita membayar
ke jurnal yang tidak ada apa-apa value. Ya, satu bentuk scam jugalah. Okey. So saya nak baca dekat sini ya, ada soalan. Ya, Assalamualaikum doktor. Salam. Bagaimana pula jika penyelidik menulis hasil kajiannya tetapi telah ditambah dengan menggunakan ChatGPT ya? Okey. So saya nak pesan dekat sini ya. Kalau ianya masih tidak ada unsur plagiarisme, kami okey. Ya, tak ada unsur plagiarisme, kami okey. Ya, tetapi kalau sebagai contohnya dekat sini ditambah dengan penggunaan ChatGPT, berapa peratus penambahan itu? Sebagai contohnya. Adakah dibuat sebulat-bulatnya oleh ChatGPT sebagai contohnya? Itu pun tak boleh juga kan? So kita kena semak juga tu, ya. The severity, ya. Okey. Jadi PTSL ada senarai jurnal predator lah kan. Mungkinkah ada artikel yang bukan hanya pensyarah tetapi dalam kalangan bukan hanya pensyarah saja tetapi okey. Dia ada jurnal list of predatory journal tapi kita kena tahu it's an ongoing process. Mungkin hari ini jurnal ABC ni dia okey. Tetapi next week dia dah blacklist dekat dia dah jadi predator, dilabelkan sebagai jurnal predatory. Ya, so list itu sentiasa berubah-ubah. So kita kena inilah mungkin sometimes PTSL pun beyond dia kawalan mereka juga ya. Sebab hari ni jurnal tu okey Scopus, tengok bulan depan Scopus dah discontinue dah. Ya. So I think kita kena berhati-hatilah ya. So I think nanti boleh tanya dekat timbalan dekan PNI fakulti masing-masing, pengurusi dan sebagainya. Sebab ada beberapa cara untuk mengenal sama ada jurnal itu predatory ataupun tidak. Yang paling simple, kita bayar, confirm publish. Itu adalah classical sign of predatory. Dan tidak ada apa-apa review process. Ya. Okey, kesalahan yang ketiga. Ya. Manipulasi data untuk tujuan penerbitan. Jangan manipulate data. Ya. Kita buat research, data semua tak signifikan. Ya. Tetapi kita nak publish dalam Q1 ni, kita nak publish dalam Q2 ni, macam mana ni? So kita jadikan sebagai, kita ubah data, jadikan sebagai signifikan dan kita menerbit. Memanglah boleh menerbit, ya. Tetapi sekiranya ya ada apa-apa query daripada sidang editor ataupun mereka yang membaca, ya, kalau mereka tanya buktikan, ya, so semua ini akan memakan kita, ya. So pastikan kita avoid lah, ya, kita jangan manipulate data untuk tujuan penerbitan. Sometimes kita boleh je publish negative results, ya. Yang penting kita kena pegang kepada integriti dan etika penerbitan. Manipulasi data untuk tujuan penerbitan adalah satu bentuk salah laku. Alright. Seterusnya adalah kesalahan 4. Ya, menerbit bahan sama dalam jurnal yang berbeza. Boleh ke? Saya buat artikel ABC, ya, dan artikel ABC itu saya terbit dekat jurnal yang satu lagi. Jurnal 1, jurnal 2, boleh ke? Tak boleh. Ya, ini kalau orang buat ni menerbit bahan yang sama dalam jurnal yang berbeza, something is not right with that person. Sebab kena ingat, macam kalau dulu-dulu bolehlah kot kan, orang tak, sebab dulu semua jurnal dalam bentuk hard copy kan, dalam bentuk printed version, printed material. So susahlah untuk orang nak tengok, ya. Kalau kita dah menerbit dekat international, dekat national tu kita tak boleh nak compare. Tapi sekarang ni 99.9% semua dah online version dah. Ya, online version. Kalau printed version ada pun, dia ada juga version online. So somehow people boleh tengok, ya, dan artikel itu sama ataupun tidak. Okey, kesalahan yang kelima, multiple submission. Menghantar artikel dalam jurnal yang berbeza pada masa yang sama. Okay, saya dah come up dengan jurnal, ya, satu jurnal artikel. Ya, sebab saya ni orang yang tak boleh tunggu-tunggu sebagai contohnya. Ya, saya hantar jurnal A, jurnal B, jurnal C. Boleh ke? Itu pun satu bentuk kesalahan juga. Ya. Orang tak tahu kalau orang tak detect. Sekira bernasib baiklah. Tapi kalau orang dah detect, saya nak kongsikan pengalaman saya. Ya.
Apabila saya menjadi reviewer untuk jurnal terindeks ini, dihantar artikel itu, tajuk itu dengan abstrak. Dia akan tanya sama ada kita nak berminat tak untuk menjadi, boleh tak saya menjadi reviewer. So saya tak respon, ya. Sebab dia akan bagi masa, kan. Alright. Then dalam hari yang kedua ke ketiga, saya terima daripada satu lagi jurnal, ya, tajuk yang sama, abstrak yang sama. Ya, dia hantar dekat kita. Sebab dia akan tengoklah kan siapa pakar dalam bidang tu, dia akan hantar. So saya terima dua artikel daripada dua jurnal yang berbeza tetapi artikel yang sama. So I boleh sense author ini, ya, penulis ini dia membuat multiple submission. Dia hantar dekat jurnal A dan jurnal B dan kebetulan kedua-dua artikel tu datang kepada reviewer yang sama. Ya. So kalau orangnya adalah bukan orangnya baik ataupun jahat, ya, secara kalau kita pegang kepada integriti, kita akan complain lah dekat jurnal tu. We have received the same article from two different sources. Nanti dia akan blacklist nama kita. Bila blacklist nama kita, kalau blacklist nama kita saja tak apalah kot. Tapi kalau dia blacklist dengan UKM sekali macam mana? So yang lain rakan kita dari pusat yang sama, fakulti yang sama, semua menjadi mangsa. Ya, tak bolehlah, ya. Itu juga adalah satu kesalahan. Yang penting tunggulah, ya, hantar ke jurnal satu, tunggu dapat review. Kalau reject pun reject lah, pergi kepada jurnal yang satu lagi. Ya. Ini pun kita kena pastikan. Kalau anda adalah penyelia, mohon pastikan student kita tak buat benda yang sama. Sebab ada kalanya student kita dia nak ambil shortcut. Ya, sebab mungkin tekanan dia kan, dia nak pergi untuk Viva sebagai contohnya. Ya, dia kena ada artikel yang publish. So dia akan mencari banyak jalan. So kita kena berhati-hati. Ya. Sentiasalah berhati-hati. Ya, sebab last kali bukan saja student yang kena, ya, kita pun kena. Dan nanti saya bagi tahu apa yang berlaku kalau kita terlibat dalam kesalahan. Apa impak kepada kita? Nanti saya share. Ya. Kesalahan 6. Isu kepengarangan, authorship. Siapa first author? Siapa second author? Selalunya second author, third author itu tak menjadi masalah. Yang selalu yang menjadi masalahnya adalah sama ada first author ataupun corresponding author. Ini antara yang dua lah. Ya. Ingat, kalau artikel itu ditulis oleh pelajar kita ataupun seorang, ya, rakan penulis kita, dialah yang menjadi first author. Walaupun geran itu adalah milik kita, sebagai contohnya. Sebagai contohnya, saya ada geran FRGS. Ya. Student kita yang membuat masters, dia yang buat artikel tu. Kita touch up sini sana, ya, kita minta buat pembetulan. Dia yang kena menjadi first author. Saya boleh menjadi corresponding author. Jangan pula cakap, ini geran saya, geran FRJ saya, nama saya yang kena first. Tak boleh. Ya, salah, ya. It's not matter siapa menjadi ketua pendidik. Ya, maksudnya adalah siapa yang tulis artikel itu. Itulah first author. So, isu kepengarangan ini adalah isu yang antara kes yang kami terimalah. Ya, macam contohnya kita menyelia student PhD ataupun student master sebagai contohnya, ataupun student FIT. Dia dah tulis dah, dia dah buat dah thesis dia. And then dia dah grad. So sekarang ni saya ambil thesis dia tu, saya just extract, saya letak nama saya pertama, nama kedua pula adalah pelajar itu. Boleh ke? Tak boleh. Because you are not writing a new article. You are basically extracting from the thesis. Nanti pelajar itu akan komplain. Kalau pelajar itu jenis yang tak komplain, tak apalah. Selagi tak dapat komplain, it's okay. Tapi kalau dah komplain, macam mana? Nanti kita akan buat perbandingan. Ya, tim integriti nanti, ya, kita akan buat tengok thesis itu A dengan artikel yang terbit. Sama tak? Kalau kebanyakan sama,
maksudnya we are not deserve to be the first author. Dan ada juga yang paling mengerikan, yang rasa lagi dahsyat lah, di mana ada yang mengambil daripada tesis pelajar, nama pelajar tak ada, even second author pun tak ada. Itu lagi dahsyat tu. Lagilah pelajar itu rasa macam tak puas hati. Ya, walaupun kita ni adalah penyelia, walaupun kita bayar gaji dia, walaupun kita ni adalah ketua geran, tak boleh. Jawapannya tak boleh. Ya, so saya ni ya, okay. Ada soalan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana pula jika menghantar manuskrip yang berbeza untuk hasil kajian projek yang sama dalam jurnal yang sama pada tahun yang sama, banyaknya sama ni doktor, pada tahun yang sama dengan as long content itu adalah dua content yang berbeza, tidak menjadi masalah, doktor. Maksudnya artikel A ni dia contennya ABC, boleh tim yang sama, ke jurnal yang sama, tahun yang sama. Artikel yang seterusnya adalah A, Z, K, Y. Ya, tapi tim yang sama, dari geran yang sama, jurnal yang sama, tahun yang sama, tak ada menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Ya, alright. Satu lagi doktor, kalau data itu milik pensyarah, dan edit artikel, tetapi pelajar menulis, bolehkah pensyarah? Okey. Kalau pelajar tu menulis tu macam mana? Berapa peratus yang dia menulis? Kalau dia lah yang come up dengan first draft, kita ni provide data sebagai contohnya. Kita ni tengok membetulkan artikel itu. Kita masih tak boleh menjadi first author, walaupun itu adalah data kita. Ya, so siapa yang tulis artikel itu dialah yang menjadi first author. Tapi kalau kita nak sangat, tak bolehlah Dr. Rahim. Dr. Rahim ni apa ni? Saya nak jadi first author, jawapannya simple, boleh. Memang anda boleh menjadi first author. Apa caranya? Anda kena menulis artikel itu. Ya, anda kena menulis artikel itu dan orang takkan pertikaikan anda. Boleh ya? Saya ambil masa 1 minit untuk minum air, boleh ke? Sorry. Boleh. Silakan doktor. Kita rehat sekejap 5 minit. Mungkin ada sorry, saya tak buka kamera. Mungkin kalau ada peserta pun nak rehat sekejap ke, pergi toilet ke, silakan. Kita bagi masa 5 minit lah. InsyaAllah dalam 3:45 kita boleh sambung balik. Mungkin kalau tuan-tuan puan-puan ada nak bertanya soalan, boleh fikir dulu soalan, nanti boleh tulis di ruangan chat. Nanti Dr. Rahim akan respon.
Syarif, boleh kita sambung? Okey, boleh. Silakan Doktor. So tadi saya stop dengan kesalahan yang keenam, iaitu isu kepengarangan, siapa first author. So kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kita kena elakkan isu ini, sebab sekarang ni ramai pelajar, kalau dia nampak itu adalah hasil kerjanya, tetapi penyelia yang letak nama dia first, dia datang komplain, kita pernah terima, saya tak nak hide, saya tak nak cakap kita ni bagus sangatlah, tak ada aduan. No, kita pernah menerima aduan seperti ini, Okey, kesalahan yang keenam. Right. Lepas tu kesalahan yang ketujuh, buang nama penyelidik, penulis ataupun pelajar ataupun penyelia. Ini pun satu bentuk yang kesalahan, integriti dalam penerbitan. Sebagai contohnya, kita ada 5, kalau let's say lah, it's a grant kan, kita ada 5 researcher, tetapi kita masukkan 4 researcher saja. Satu researcher ni kita buang, kita tak letak sebab dia ni contribution dia tu sangat sikit. Tapi dia kena ni, tapi kalau macam researcher yang kelima ni, kalau dia tak rasa puas hati dan dia boleh buktikan bahawa saya memang contribute dari segi data collection, saya memang contribute dari segi analisis data, tak bolehlah nanti. So kita kena pastikan, kalaulah let's say kalau adalah seorang kita minta kawan kita untuk semak bahasa, let's say kerja dia semak bahasa saja dan dia memang semak bahasa ejaan macam tu, kita boleh acknowledge dia, dalam penghargaan, kita ada acknowledgement section kan, kita boleh acknowledge dalam tu, tapi kalau dia tu memang menjadi co-researcher and memang dia tu penyelidik tu memang contribute dari segi data collection, because artikel tu mana kita nak hasilkan artikel bila tidak ada datanya, betul tak? So memang directly individu itu dia contribute dalam ni, dan satu lagi, sekarang ni banyak jurnal, banyak, bukan, I won't say banyaklah, ada beberapa jurnal ni dia sebab dia nak naik Scopus, dia nak naik ISI journal, dalam WAS dan sebagainya, dia akan minta untuk kita kekalkan 3 nama penulis saja. Tetapi ada kalanya, research team tu ada sampai 7, semua orang contribute. Semua orang contribute. So mungkin ada penyelidik, penulis utamalah, ataupun ketua grant tu dia buang nama 4 orang tu, dia letak nama 3 orang saja. Selagi yang 4 orang nama yang dibuang tu tak komplain, it's okay. Tapi kalau 4 orang komplain tu dekat kami, tindakan akan diambil lah, kita akan siasat. So kalau macam contohnya, kalau jurnal itu minta, boleh tak stick kepada 3 author saja. So kita kena balaslah dengan baik kepada pihak editor tu, tak boleh, sebab yang ni dibuat oleh research team di mana ini adalah sumbangannya. Kalau kita tengok jurnal-jurnal yang high impact journal ni, dia selalu akan minta apa sumbangan penulis A, penulis pertama, second author, third author dan sebagainya. So kita kena bagi. Tapi kalau dia still insist kita, editor tu still insist kita, tak boleh, you kena kekalkan 3. Baik mencari jurnal lain ataupun dapatkan konsensus daripada 4 lagi penyelidik itu. Faham kan apa yang saya maksudkan dekat sini kan? So jangan simply buang sebab kita nak publish dalam sesuatu jurnal, Dan sama juga dalam grup ni, dalam bicara integriti ni, mungkin ada juga ada pelajar PhD, ada pelajar MPhil, kita dah sebagai contohnya anda adalah pensyarah di Universiti Awam A sebagai contohnya, tapi anda buat PhD di UKM, dan selepas anda dah habis PhD, anda pergi ke universiti anda balik, Universiti Awam A tu, let's say you all nak publish daripada thesis tu, jangan pula publish letak nama sendiri saja, tak boleh juga, kena letakkan your nama penyelia itu, nama penyelia dan juga penyelia bersama itu, that's why
menerbit ni bukan saja kita meraihkan saya dah publish dalam Scopus, ya. Belakang tu ada banyak proses etika yang kita kena pegang, ya. Kalau tak menjadi masalah juga, ya. Jangan pula kepada pelajar PhD yang ada dekat sini, MPhil, jangan bagi tahu itu PhD saya doktor, itu MPhil saya doktor. Saya nak tanya tanpa penilaian, mana you buat PhD tu. So orang akan question. Bukan saya lah, ya, secara amnya. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita pergi ke kesalahan. Okey, kesalahan yang 9. Duplicate artikel orang lain. Sebagai contohnya, artikel itu diterbitkan dalam bahasa Arab. Kita duplicate itu, kita translate itu dalam bahasa Inggeris dan kita publish dekat sini. Boleh ke? Tak boleh. Kita ambil artikel orang lain, kita ubah sikit-sikit, kita publish. Boleh ke? Tak boleh. Kita ambil artikel printed version tahun 90-an, kita ambil, kita ubah-ubah, kita publish. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jawapannya tak boleh. Walaupun anda memberikan 1001 justifikasi, jawapannya tetap tak boleh. Ya, okey. Saya nak baca soalannya. Okey. Soalannya, okey. Saya pernah hadir bengkel penerbitan di mana penceramah memaklumkan kepada peserta pelajar meletakkan nama pensyarah sebagai first author. Bengkel mana tu doktor? Kalau boleh, kalau doktor nak kongsikan. Ya, tak boleh. Ya, ini kalau pensyarah itu membuat menulis artikel tu, memanglah nama dia sebagai first author. Ya, tak boleh sebab saya ni adalah penyelia, you are student, you buat ke tak buat, nama saya first author. Jangan. Ya, tapi corresponding author, yes. Sebab kita yang correspond, ya, apa-apa masalah, isu, you are responsible, yes. Ya, tak boleh tu doktor. Ya. Okey, assalam, ya, waalaikumsalam. Projek dan tesis pelajar yang telah tamat pengajian. Artikel disediakan oleh pelajar dan disemak oleh penyelia dan penyelia itu sebagai main author. Pelajar memaklumkan beliau tidak dimaklumkan. Maksudnya pelajar tulis artikel, penyelia semak, tetapi pelajar penyelia letak main author. First author lah, saya menganggap ini sebagai first author, ya. Pelajar memaklumkan beliau tidak dimaklumkan. Saya tak faham tu doktor. Maksudnya pelajar tak aware ke? Nanti doktor boleh sambung, ya, letak balik. Ada pensyarah yang meminta ada pensyarah yang meminta pelajar menerbit artikel. Ada pensyarah yang meminta pelajar menerbit artikel hasil tesis sarjana muda dengan meletakkan nama dia. Walaupun, aduh, tak boleh lah. Macam-macam orang wujud dalam dunia ini. Ya, kalau contohnya saya student, sebagai contohlah student Encik Sharif. Ya, student final year project. Ya, student tu dah grad. Okay, so sekarang ni student final year project ni dia datang jumpa saya. Ya, doktor boleh tak bantu saya untuk buat artikel, ya? Dan saya extract dalam tesis tu dan saya bantu dia. Nama saya boleh diletakkan sebagai co-author. Co-author, ya, I deserve because I memang bagi contribution. Ya, tapi kalau saya bagi tahu letak nama saya dengan awal je lah, nama Dr. Sharif tak perlu. Itu dah langgar integriti dah. Itu dah kesalahan dah. Ya. Kepada Dr. Azlina, bengkel penerbitan, saya pun tak pasti doktor siapa penceramahnya, tetapi tak boleh kalau dengan just tutup mata kena letakkan nama pensyarah sebagai first author. Itu adalah satu ilmu yang tidak patut disampaikan oleh penceramah itu. Ya. Okey. Kesalahan 9, duplicate orang lain. Okey. Kesalahan yang ke-10, menerbit tanpa pengetahuan penyelidik dan pelajar lain. Ini pun juga, ya. Ada student, kita ambil tesis mereka sebagai contoh kan. Kita letak dia nama first author, kita letak nama second author ataupun kita letak first author, second author. Kategori pelajar A tu, dia satu kategori tu dia akan rasa bersyukur. Oh, bestnya nama saya ada dalam artikel. Dia akan geng yang bersyukur lah. Tapi ada juga geng student, kategori student, dia akan rasa kenapa tak inform saya? Kenapa tak bagi tahu artikel ini diterbitkan? Kenapa tak letak saya sebagai first author? Macam-macam. Kalau kategori B ni,
yang akan datang buat aduan. So sebelum menerbit, anda kena berkomunikasi. Kalau bolehlah berkomunikasi melalui email. Saya sarankanlah ya kepada semua peserta bicara integriti. Kita ada 97 peserta. Apa-apa yang nak buat pasal penerbitan ni, ya, nak berkomunikasi dengan student, dengan rakan penyelidik, ya, dan sebagainya, ya, berkomunikasi melalui email. Nak berkomunikasi melalui WhatsApp boleh, tapi simpan bukti. Jangan bagi tahu, sebab kita pernah terima kan? Kita pernah terima dia apa pensyarah itu, tak adalah Dr. Rahim, saya tanya, boleh tak saya letak nama saya sebagai first consultant? Dia setuju. Sebagai contohnya. Bila kita tanya dekat dia, tanya budak tu, pelajar tu, dia kata, saya tak setuju doktor. So kita nak percaya dekat siapa? Ya. So kalau boleh, apa-apa urusan penerbitan ni, ya, nak gugurkan nama ke, nak tambah penyidik ke, biar dalam bentuk email sebab dia berkekalan, ya. So nanti ada apa-apa aduan pun tak perlulah rasa takut. Boleh tunjukkan email ni. Tengok ni Dr. Rahim. Saya memang tanya student ni kata boleh menerbit tesis ni dengan meletakkan nama dia sebagai first author. Saya dah letak nama first author. Tak tahulah kenapa dia buat hal sekarang. It's very clear. Kan? Dan satu lagi, ya. I wanted to say something tapi I lupa. Menerbit tanpa pengetahuan pendidik dan pelajar lain. Ya. Okey. Dan sama juga, jangan pula, ya, kita ada kalanya penyelia, pensyarah, kan, mana-mana kan, kita ambil daripada tesis, kita publish dalam newspaper, dalam media cetak sebagai contohnya, dalam bentuk ulasan, dalam bentuk ruangan komen dan sebagainya. Itu pun satu bentuk plagiarisme juga, walaupun itu bukan jurnal. Ya, pelajar akan komplain juga. Bulat-bulat dua perangan itu adalah daripada tesis saya doktor, tapi nama saya tak ada. Walaupun kita rasa itu adalah newspaper je lah kot, kan. So better jangan, ya, jangan. Dan satu lagi, ini juga saya nak sampaikan kepada warga UCAM lah. Let's say anda nak convert tesis kepada artikel dan ada rakan anda, pensyarah lain nak bantu anda. Ya, dapatkan ataupun inform pelajar itu. Sebagai contohnya, salam saudari Adriana, ya, saya bercadang untuk extract, ya, hasil kajian PhD Masters Adriana ini untuk diterbitkan dalam jurnal special issue ke apa. Dan untuk itu saya juga ingin menjemput, ya, pensyarah ABC ni untuk menjadi co-author sebab mereka ingin membuat penambahbaikan. Mohon persetujuan saudari. Letak. Tanya. Ya, kalau kata boleh, tak ada masalah. Kalau dia bagi tahu, tak apa doktor, kita dua je lah. Saya boleh buat pembetulan tu, saya boleh buat penambahan tu. Maksudnya dia tak naklah orang lain ada nama dalam kajian dia tu. Ya, so faham ya? Okey. Kita pergi kesalahan 11. You masukkan nama I masukkan nama you. So ini juga satu masalah. Ya, so saya masukkan nama awak, tapi dalam artikel awak masukkan nama you. Boleh, saya tahu sometimes kita ni kita ni nak membantu kan. Tapi pada masa yang sama, saya tak suka konsep you masukkan nama I masukkan nama you. Saya lebih prefer kalau you masukkan nama I, tunjuk artikel tu, saya nak tengok. Saya tengok dekat mana saya boleh contribute. Ya, tak adalah just nak menjadi rider sahaja. Ya, satu lagi, ya, kesalahan yang saya nak sampaikan untuk penerbitan, untuk penyelidikan, ya, saya lupa. Sebagai contohnya, kita mengajar subjek ABC sebagai contohnya. Alright. Dan saya pula pada masa yang sama, saya mendapat satu grant di mana saya kena mencari 1,000 responden. Okey, so sekarang ni saya pergi ke kelas, okey, saya bagi, okey, dekat student ada tugasan assignment untuk anda. Each one of you kena collect 20. You kena cari, saya dah bagi dah sampel apa, you kena cari 20 orang dan you kena bawa. Itu adalah assignment you. Boleh ke saya nak tanya? Boleh ke kita minta
student kita untuk collect data kita yang ada kepentingan untuk research kita. Boleh ke? Kita nak tengok boleh ke tak boleh ni. Cuba letak dalam chat box. Nanti saya baca message atas tu Ataupun semua tengah fikir ni. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh ni? Etika tak kita minta pelajar untuk kutip untuk responden untuk kajian kita atas nama assignment. Okey, ada yang kata tak boleh. Ya, ramai yang kata tak boleh. Ya, jawapannya tak boleh. Tak boleh bagi macam tu. Kalau student itu komplain, habis nanti. Nanti kita kena berjumpalah. Kalau boleh saya tak nak anda berjumpa dengan saya, dengan tim unit integriti. So itulah harapan saya juga Okey, kesalahan 11. Okey, kesalahan 12. Ini saya dah sebut dah tadi. Menerbit data penilaian tanpa izin pelajar. Dapatkan izin pelajar sebab dia yang collect data, dia yang tulis thesis, kita nak extract walaupun kita ni adalah penyelia. Dapatkan izin. Dan kalau boleh secara email lah. Okey. So sekarang ni kita masuk break dan saya nak tengok soalan tu Alright, saya baca soalan dekat mana the last one tu. Okey. Pelajar hanya tahu first author adalah penyelia selepas iaitu explanatory tidak ada. Itulah dia kena. Kita kena dapatkan consent, kita kena inform dulu. Kalau tak, kalau pelajar ini dia akan datang komplain. Macam mana kita boleh simply ambil kerja student kita ni walaupun kita ni penyelia, kita letak nama kita first author, dia sebagai second author. Tak berintegriti, tak boleh. Kalau student tu tak komplain, okey. Kalau student tu dah buat aduan, itu yang jadi KO-nya. Okey, saya tak nak sebut siapa penceramahnya. Okey. Alright. Kalau pensyarah kata contribution dia mengedit dan membayar yuran, layak ke namanya diletakkan walau ada hasil selian pensyarah? Tak boleh. Kalau dia edit, co-author boleh. Sebagai co-author boleh. But not as a first author. Sebagai contohlah, saya minta student itu dia publish artikel dah ada dah. Saya cuma nak support article processing charges tu APC tu 12,000 sebab saya ada dana. Okey, saya itu tak melayakkan kita letak nama kita sebagai first author. Tak boleh. First author tak boleh. First author tu adalah someone yang menulis artikel itu. Okey. Seterusnya, kadang-kadang pelajar memang terpaksa setuju. Betul, tapi sekarang ni apa yang kami nak, dia terpaksa setuju ke, dia tak setuju ke, kalau boleh dalam bentuk email. Saya rasa itu lagi sesuai. Jangan pula dia kata setuju and then last kali dia kata tak setuju, saya tak setuju doktor, saya terpaksa setuju. Kalaulah ada black and white, ada dokumentasi melalui email, itu very clear. So itu menjadi kita takkan salahkan pensyarah itulah. Salam doktor, ada royalty untuk first author and co-author. Royalty apa ni sebab artikel tak ada royalty kan, kecuali itu adalah buku. Tak boleh melainkan diterangkan kepada hasrat pelajar itu baru jujur. Tak boleh, tidak bertanggungjawab. Okey. Okey, boleh Okey, so sekarang ni saya nak pergi kepada slot yang akhir, iaitu untuk makluman, kita ada satu jawatan kuasa. Integriti penyelidikan ataupun JKIP. Sebelum itu saya nak tanya Encik Syarif, kita ada lagi berapa masa Kita akan berhenti 4 suku Doktor. So, ada 4 15 suku. minit. Okey. Yeah. Alright. So I will go very fast untuk bagi ruang untuk sesi Q&A lah. Kita ada jawatan kuasa integriti penyelidikan. Apabila kami terima aduan, kami akan membuat siasatan awal dan selepas itu kalau perlu dan kebanyakan masanya lah selalunya kita akan membentangkan aduan itu, kes itu di jawatan kuasa integriti penyelidikan JKIP di mana ianya dipengerusikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi sendiri dan ahli-ahlinya adalah ada pengarah-pengarah pusat idea kan,
pengarah KRIM, ya, pengarah-penerbit UKM yang berkaitan dengan TNC Happy lah, ya. So di mana kita akan bentangkan dekat JKIP supaya kita boleh buat satu collective decision, ya, sebelum kita berikan kepada pejabat penasihat undang-undang. So ini adalah keahlian mesyuarat JKIP, ya. So nanti kalau aduan ini sampai, ya, so saya kena bawa juga ke JKIP-nya, ya. So bolehlah tengok dekat sini, ya. Okey, ini adalah bidang kuasa JKIP. Antara fungsi pengurusan aduan bagi isu-isu integriti, salah guna proposal kajian, salah guna data kajian, ya, pertikaian dalam penyeliaan, isu-isu mengenai etika, plagiarisme, menerbit dalam jurnal pemangsa dan sebagainya, ya. So inilah, ya, nanti kita terima aduan, kita akan membuat mesyuarat, ya, kita akan membuat pengesahan aduan, lepas tu kita bawa ke mesyuarat JKIP. So ini adalah antara salah laku integriti penyelidikan lah, ya, melantik ahli keluarga, ya, plagiat tesis pelajar untuk penerbitan buku tapi nama pelajar tak ada, ataupun nama pelajar tu diletakkan sebagai pengarang kedua, penulis kedua, ya, dan semua ini. Okay. Now, sekarang ni, let's say dah ada dah, ya, ada salah laku ataupun kes aduan atas nama tuan-puan, ya. So apa impaknya? So kita akan buat siasatan lah, kita akan buat siasatan semua, dan last kali kita akan hantar ke pejabat penasihat undang-undang, ya. Pejabat penasihat undang-undang lah yang akan membawa ke jawatan kuasa tata tertib, ya. Dan sementara tu, ya, I nak bagi tahu, tempoh siasatan kami tu dia dalam 2 bulan, ya, 60 hari lah, ya, daripada aduan tarik kita menilai maklumat tu sehingga tarik nak hantar laporan ke PUU adalah lebih kurang 60 hari ataupun dia akan ambil masa ekstra sikit lah, ya. Dan lepas tu dengan PUU, ya, and then barulah pergi ke jawatan kuasa tata tertib. Mungkin mengambil masa dalam 1 tahun sebagai contoh lah, sebagai contoh. So dalam masa itu kalau anda nak naik pangkat sebagai contohnya, ataupun nak buat pengesahan jawatan, naik pangkat, ya, selalunya kami akan terima, ya, bahagian sumber manusia akan hantar surat untuk semak ada ataupun tidak kes tata tertib atas penama ini, atas calon ini. Dan kita akan bagi tahulah ada siasatan, ada ongoing case. So bila ada ongoing case tu tak bolehlah, tak boleh nak boleh pergi proceed dengan interview dan sebagainya. So somehow dia menjejaskan kita, betul tak, ya, perkembangan kerjaya kita. So kalau boleh elakkan, ya. Okey, so apa yang hukuman tata tertib yang bakal anda terima, ya, berdasarkan severity of the case lah. Yang pertama amaran. Kalau amaran tu okeylah kan. Kedua denda. Lucut hak emolumen. Tangguh pergerakan gaji. Turun gaji. Turun pangkat. Kita ada kes di mana daripada profesor turun ke profesor madya sebagai contohnya. Ada juga, ya, turun pangkat. Buang kerja, ya. So saya tunjuk selain ini bukan nak takutkan anda semua, supaya kita jadikan sebagai iktibar, supaya kita sentiasa mematuhi peraturan, ya. Ada kalanya, ya, ekosistem kita ataupun faktor persekitaran kita akan memberi tekanan yang kuat kepada kita untuk publish dan juga menerbit. Tetapi tak salah, tapi jangan sesekali salah langkah, ya, ataupun mengambil jalan mudah. Sebab itu boleh memakan diri kita. So ini adalah antara email yang anda boleh sampaikan. So saya stop share dan saya buka untuk sesi soal jawab, ya. Di ruangan chat kita ada satu soalan dulu, last. Okey. Kita Ada, boleh ya. respon lah. Ada je yang ada kes tapi dah jadi profesor. Saya pernah hantar artikel ke Journal WASH. Dia minta approval melaksanakan penyelidikan dari institusi. Di Malaysia, kajian nasional biasanya kita ada
IRB ke. Okey, Institutional Review Board ni saya rasa memohon etika. Betul tak doktor? Ya, maksudnya kita mendapat inilah kita pergi etika penyelidikan dan ada kod. Itu yang dia minta. Sebab I was former ahli tetap Jawatan Kuasa Etika Penyelidikan peringkat UKM. Ya, so selalunya kita akan dapat tu dia kena present lah, dia kena present ni dan kita akan bagikan kod tu. Ya, nah Puan Alia pun bagi tu. Ya, ethical clearance. Ada je yang ada case tapi dah jadi profesor. Mungkin ada rezeki beliau kot. Tapi selalunya mungkin interview tu dah panggil dulu sebelum ada case. Mungkinlah ya. So kita tidak tahu apa case itu ya, tetapi selalunya benda tak akan proceed kalau ada case. Boleh? Okey, ada apa-apa soalan? Nak tanya boleh, nak luahkan perasaan boleh. Ya. Ada yang nak share ke? Kita ada lagi 12, ada lagi dalam 5 minit macam tu. Okey, Puan Umu. Ya. Assalam Dr. Rahim, berkenaan kesalahan pelantikan RA untuk projek, adakah menjadi kesalahan jika penyidik menggunakan pegawai sains, pegawai penyidik di PTJ beliau sebagai RA tidak dilantik sebagai RA secara rasmi untuk perkara RA tu kena lantik kan, bukan ke? Ya, RA tu selalunya kena lantik. Ya. Tetapi kalau nak bayar dari segi perkhidmatan ikhtisas, sebagai contohnya dia boleh membuat analisis data sebagai contohnya kita ni, ya. So I think tidak menjadi masalah, tetapi kita kena declare lah betul-betul siapa, apa yang dia buat dan mengikut grade, ya. Dia ada apa bendahari dah keluarkan. Sebagai contohnya kalau dia transkrip verbatim tu untuk 1 jam berapa bayaran dan sebagainya. Ya, kalau semuanya ikut prosedur, saya rasa tidak menjadi masalah. Ya, dan kalau bolehlah, ya, kalau anda adalah ketua grant, ya, kalau grant pun nama dia, kalau research ni pun is a teamwork kan. Janganlah kita je kalau kita ni ketua grant, kita yang buat decision semua. Kalau boleh, ada benda especially dari segi pelantikan dan penggunaan wang tu, ada collective decision daripada co-researcher. Sebab kita ada ya banyak kes di mana co-researcher bagi tahu PI tak pernah bincang pun dekat dengan kita ni, doktor. PI ni senyap-senyap je. Hal bab kewangan ni PI senyap. Macam tu. Bab nak kerjakan orang tu, PI ni pandai. Tak naklah macam tu, ya. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey. Cuma saya hari ni saya kongsikan ni bukanlah saya nak minta warga yang menjadi peserta ni cari kesalahan dekat fakulti, buat aduan. Tak adalah, ya. Kalau boleh kita lebih proaktif, kita menasihati mereka. Kalau kita nampak orang tu membuat perkara sebegitu, kita menasihati, tahu tak hari tu saya attend bicara integriti ni, tak boleh macam ni doktor. So at least kita sampaikan, ya. Saya rasa ini juga adalah satu bentuk advokasi yang kita boleh sampaikan kepada warga UKM. Ada apa-apa lagi soalan? Kita masih ada masa, doktor, sehingga 4:30 sebenarnya. Sepatutnya ada lagi 15 saya minit. betul, saya buka lah kepada peserta tuan-tuan perempuan, kalau ada soalan boleh usulkan. Ada satu tu. Betul, ya. Pada saya budaya etika itu terletak pada diri individu itu sendiri. Betul. Ya, kita tanya diri kita, kita tanya hati kita kan, betul tak apa yang saya buat ni? Betul, saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Ya. Nilai itu kena datang daripada kita lah, ya. Jangan sesekali salahkan pengurusan, jangan sesekali salahkan krim, jangan sesekali salahkan dekan, tak ada perkeliling lah, itulah inilah. It must be from us.
Ya, it must be from us. Ya, dan satu lagi, penyeliaan pun kita kena berhati-hati, ya. Jangan pula kita ambil student, memang kita nak jadi first supervisor, ambil student tapi kita tak menyelia dia. Ya, so ingat sekarang ni zaman sekarang ni semua dah aware dah peraturan. Ya, bukan zaman dulu-dulu kan kita hanya terikat dengan supervisor kita je. Sekarang ni everyone is aware dan ada banyak platform advokasi dekat TikTok, Facebook. Dia tahu dah kalau penyelih saya buat macam ni, apa yang saya kena buat. Banyak peer support group. So kalau boleh berhati-hatilah, ya, sebab menyelia itu dah menjadi amanah kita. Kita dibayar gaji, ya, so kita kenalah, ya. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Setuju, sangat setuju tuan. Okay, ada apa-apa soalan ke atau ada yang nak kongsikan? Mungkin ada juga saya tak senaraikan kan? Tak senaraikan. So kalau ada yang nak kongsikan pun boleh juga. Sebagai contohnya pihak pengurusan, ya, dia bagi tahu contoh ya, pengarah ataupun dekan. Saya nak jadi co-author. Boleh ke? Tak boleh. Kalau dia contribute baru boleh. Ya, baru boleh. Dan ingat kalau nama kita ni ada sebagai co-author, we are responsible for that article. Walaupun darjah kebertanggungjawaban tu lebih banyak terletak pada corresponding author, tapi kita sebagai co-author kita pun bertanggungjawab juga. So kita kena ni lah, ya. Ada yang nak share? Ataupun Encik Sharif nak share apa-apa pengalaman menyiasat kes-kes integriti pendidikan? Boleh juga. Okeylah, kalau Doktor, kalau di integriti ni kan kita menerima kes, kadang-kadang ada ahli akademik lah sebab kes-kes berkaitan integriti pendidikan kan. Jadi ada yang melatah, bermaksud dia kata, oh saya sebenarnya dah lama buat benda ni tapi tak pernah pun ada orang nasihatkan saya ataupun bagi tahu saya benda ni. Tapi sebenarnya kita dah ada akta Badan-Badan Kanun 605 atau 605 itu sudah tertakluk bahawa kesalahan-kesalahan ini boleh dikategorikan sebagai tidak jujur, tidak amanah, tidak bertanggungjawab. Jadi itu sebenarnya saya boleh katakan ignorance of law lah. Ignorance of law is satu kesalahan sebenarnya. Maksudnya undang-undang tu dah ada, kita yang ignorant, yang tidak ambil tahu berkenaan undang-undang tersebut. Jadi isu itu timbul pun seperti peribahasa lah, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Maksudnya kalau benda tu tak berlaku, orang takkan usul ataupun bangkitkan benda tu. Jadi sememangnya benda tu dah berlaku, mungkin ahli-ahli fakulti kita tu dah muak, dah terlalu biasa tengok benda tu berlaku tapi tak ada orang berani untuk tampil ke depan. So bila ada seseorang yang tampil, pelaku ini seolah macam melatah lah. Dia kata, oh tak ada pun orang tegur saya benda ni. So benda tu banyaklah kita ada terima kes-kes seperti itulah. So saya rasa tak patutlah bersikap sedemikian. Itu dia, Doktor. Okay. Terima kasih Encik Sharif. Memang ya, saya setuju ya apa yang Encik Sharif bagi tahu ya. Sebab Encik Sharif ni pegawai penyiasat ya, di mana menguruskan hal-hal integriti pendidikan ya. So sometimes kita pun rasa segan juga ya apabila PYD-nya adalah seorang yang berpangkat besar ya, yang disegani ya. Tetapi salah tetap salah kan, tak kira siapa ya. So itu yang saya sangat berharap ya, jangan bagi alasan saya tidak tahu ya. Itu menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk mengetahui apa yang ada ya. Kalau tak tahu kena tanya dengan kawan ya, kena tanya dengan rakan ya, banyakkan ya, sebab saya percaya yang hadir hari ini dapat banyak input lah ya, input baru. Mungkin sebelum ni kita rasa benda ni tak salah
tapi bila attend bicara integriti ni, rupa-rupanya salah lah. So saya rasa itulah the success story of bicara integriti ini, ya. Kalau ramai yang aware dan kalau tak mengulangi kesalahan ini, ya. Dan sekiranya pihak doktor, ya, prof, tuan, puan nak membuat aduan, ya, so bolehlah, ya, datang jumpa kami, ya, ataupun boleh contact saya, ya, dan kami boleh advise ataupun nak buat aduan terus pun boleh, ya. Dan kalau boleh kita janganlah sampai pergi kita bertindak secara reaktif, kan. Bila nama kita ni dah naik ke integriti, baru kita nak belajar. Kalau boleh kita lebih proaktif lah, ya, supaya nama kita tak naik dekat integriti, ya. Dan saya rasa itu sahajalah, ya, perkongsian hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua peserta. Saya nampak ada profesor dekat sini, Profesor Madia, doktor, ya, pegawai, pembantu tadbir, ya, staf pelaksana pun ada juga, ya. Saya sangat berterima kasih, ya, kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa, ya, dan saya juga mengucapkan tahniah juga kepada tim unit integriti dan ombudsman, ya, kerana menganjurkan bicara integriti ini. Dan kalau boleh yang biar 98 peserta ni menjadi advocate, ya, tentang isu-isu integriti dalam penyelidikan dan penerbitan ni. Sampaikan kepada ahli fakulti, ahli pusat. InsyaAllah kita boleh membantu mereka supaya mereka tidak terjerat ataupun tidak tersalah langkah, ya. Dan saya juga minta maaf sekiranya mana-mana contoh kes ataupun aduan ni, ya, senario ni mengguris hati para peserta lah, ya. Dan itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam bicara integriti yang lain, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Okay, serahkan kepada Encik Sharif. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berusaha Dr. Rahim atas perkongsian dalam webinar pada petang ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berguna dan boleh dimanfaatkanlah dalam pekerjaan kita seharian, supaya gaji yang kita peroleh ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi dengan itu kami juga membuka ruanglah kepada tuan-tuan, puan-puan, profesor, doktor dan sebagainya yang dalam sesi kita ini untuk mengadu ataupun membuat aduan kepada kami sekiranya berlaku salah laku integriti, tapi dengan syarat aduan itu bersifat suci hatilah, bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi kita cuba untuk menegakkan integriti di pusat tanggungjawab masing-masing, insya-Allah. Jadi kami dari pihak penganjur memohon maaf sekiranya ada sebarang salah silap dalam penganjuran sesi bicara integriti kita pada petang ini. Dengan itu saya sudahi dengan serakat pantun, menangkap ikan dengan jala, bukit tinggi jalannya berongga. Moga kerja kita mendapat pahala baik di dunia dan di akhirat juga, insya-Allah. Sekian. Nak ambil gambar boleh? Kita on kamera semua untuk penganjur. Mesti ambil gambar dulu. Silakan tuan-tuan, puan-puan, doktor sekalian, kita buka kamera. Tak ada webcam, tak apa, kita buat macam ada lah. Kita bagi seminit dua untuk semua peserta, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan untuk buka kamera. Rustia pun boleh buka kamera juga. Sama-sama kita tangkap gambar. Webcam tak ada. Tak apa, doktor. Ready ke? Okay, kalau ready kita minta Rustia snap. 1, 2, 3. Next page pun tak ada yang buka kamera sebenarnya. Tak apalah, kita snap juga lah. 1, 2, 3. Okay.
Okey, saya rasa setakat itu saja perkongsian kita pada petang ini. Saya mewakili Rustia dan Unit Integriti dan Ombudsman UKM mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya, Doktor, tuan-tuan, puan-puan kerana sudi bersama kita pada petang ini. Oh ya, link. Satu lagi link kehadiran akan dikongsikan di ruangan chat dan akan dibuka selama 15 minit saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.